Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Osman dan rakan-rakan sekalian. Okay. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Katerina Elvasia, Nur Izham bin Nasun dan Nur Syafiqah Akilah binti Maksani. Okay. Tajuk yang pertama ialah proses penerbitan ayat. Dahulu kita akan pergi kepada proses penerbitan ayat. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis proses penerbitan ayat, iaitu proses pengguguran, proses penyusunan semula dan proses peluasan. Proses pengguguran, proses ini ialah proses transformasi yang berlaku pada ayat yang menyebabkan pengguguran berlaku pada unsur-unsur binaan sesebuah ayat. Terdapat 3 jenis pengguguran dalam bahasa Melayu, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat dan juga pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Yang pertama, pengguguran frasa nama sebagai subjek. Proses ini terbahagi kepada 2, iaitu pengguguran subjek kata ganti nama kedua dalam ayat perintah dan pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Pengguguran subjek kata ganti nama kedua dalam ayat perintah. Dalam sebuah ayat perintah, kata ganti nama kedua yang berfungsi sebagai subjek akan digugurkan. Contohnya, kamu pergi. Jika digugurkan subjek kata ganti nama kedua iaitu kamu, ayat akan menjadi pergi. Contoh seterusnya iaitu awak sila bangun. Jika digugurkan perkataan awak itu, ayat akan menjadi sila bangun. Dan contoh yang ketiga iaitu tuan, duduklah di sini. Jika digugurkan kata ganti nama kedua iaitu tuan, ayat akan menjadi duduklah di sini. Dua tadi iaitu pengguguran subjek yang serupa dalam sebuah ayat majmuk. Jika terdapat 2 frasa nama yang sama dalam 2 ayat tunggal dan ingin dijadikan satu ayat majmuk, maka frasa nama yang sama itu boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama di awal ayat majmuk itu, serta ditambah dengan kata hubung untuk menggabungkan 2 ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Contohnya, Ahmad sangat aktif. Ayat pertama. Ayat yang kedua, Ahmad selalu ceria. Jika dijadikan sebagai ayat majmuk, ayat akan menjadi Ahmad sangat aktif dan selalu ceria. Seterusnya kita pergi kepada pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa predikat ini terbahagi kepada 2, yaitu pengguguran seluruh frasa predikat dan juga pengguguran sebahagian frasa predikat. Yang pertama, pengguguran frasa predikat, yaitu pengguguran frasa seluruh predikat. Jika terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk, maka semua frasa predikat itu akan digugurkan, kecuali predikat terakhir. Contohnya, pengguguran frasa kerja seperti belajar. Contoh ayat, Ainur belajar di Mesir. Ayat pertama. Ayat yang kedua, adiknya belajar di Mesir. Frasa predikat di situ iaitu belajar di Mesir. Ayat akan menjadi Ainur dan adiknya belajar di Mesir. Oke, yang kedua yaitu pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa sebahagian frasa predikat. Beberapa bahagian pada frasa predikat boleh juga mengalami pengguguran. Contohnya, pengguguran kata bantu serupa, yaitu boleh. Contoh ayat pertama, Liza boleh menyanyi. Ayat kedua iaitu Liza boleh menari. Jika dijadikan sebagai ayat majmuk, pengguguran kata bantu iaitu Liza boleh menyanyi dan menari. Oke, yang seterusnya iaitu pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Apabila 2 ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif, frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Contohnya, contoh ayat pertama, orang tua itu bapak saya. Orang tua itu memakai baju kemeja.
Jika dijadikan ayat majmuk, orang tua yang memakai baju kemeja itu bapak saya. Itu salah satu contoh ayat pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Terusnya itu proses penyusunan semula. Dalam proses penyusunan semula, bentuk perkataan dalam ayat boleh diubah susunannya. Proses ini merupakan mampu mengakibatkan berlakunya proses pengguguran sebahagian kata. Proses ini terbahagi kepada 3, yaitu proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan yang ketiga penyusunan semula melalui ayat songsang. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Proses ini boleh berlaku melalui transformasi ayat pasif. Contohnya, Aizam menendang bola itu. Ayat ini merupakan ayat aktif di mana Aizam menjadi subjek dan bola itu menjadi objek. Jika ayat berbunyi seperti ini, bola itu ditendang oleh Aizam. Ayat ini merupakan ayat yang telah dipasifkan berdasarkan ayat di atas, menyebabkan bola itu merupakan objek yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat tersebut, manakala Aizam menjadi predikat serta diletakkan selepas kata kerja dalam ayat itu. Selain itu, imbuhan kata kerja turut berubah, yaitu men pada asalnya ditukarkan menjadi di, serta kata sendi nama yang mendahului frasa nama Aizam. Yang seterusnya itu penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Proses ini boleh berlaku dalam ayat yang mengandungi 2 objek, yaitu objek tepat dan objek CP. Contohnya, ayah menghadiahi ibu beg tangan. Itu contoh ayat. Ayat ini boleh disusun semula dengan menukarkan kedudukan kedua-dua jenis objek itu. Kedudukan objek tepat ibu dipindahkan ke bagian akhir ayat dan objek CP beg tangan dipindahkan ke bahagian selepas kata kerja dalam ayat itu. Imbuhan akhiran kata kerja ini juga ditukarkan, yaitu asalnya i akan ditukarkan menjadi kan. Hasil penyusunan semula frasa nama sebagai objek, ayat akan menjadi seperti ayah menghadiahkan beg tangan kepada ibu. Itu adalah contoh ayat penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Oke, yang seterusnya itu penyusunan semula melalui ayat songsang. Ayat yang mengandungi keterangan tempat, masa, syarat, musawab dan sebagainya boleh disongsangkan apabila hendak difokuskan. Contohnya, orang tua itu pergi ke hospital. Jika disongsangkan, ke hospital orang tua itu pergi. Konstituen lain dalam sesebuah ayat. Proses ini terbahagi kepada 3, yaitu proses peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan frasa kerja sebagai peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, peluasan melalui komplementasi. Oke, yang pertama yaitu proses peluasan frasa nama sebagai subjek. Subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi, yaitu pemancangan ayat ke dalam ayat yang lain sebagai frasa relatif kepada subjek ayat yang menerima pancangan. Contohnya, budak itu adik saya. Itu ayat pertama. Ayat kedua, budak itu membaca buku. Jika dijadikan ayat majmuk, budak yang membaca buku itu adik saya. Oke, yang kedua yaitu peluasan frasa predikat. Frasa predikat yang hendak direlativisasikan mestilah berfungsi sebagai keterangan. Contohnya, Aiman mengusik budak itu lemah. Jika dijadikan ayat majmuk, Aiman mengusik budak yang lemah itu. Itu adalah contoh. Yang seterusnya itu peluasan dengan kata hubung. Proses ini melalui proses penggabungan ayat yang melibatkan 2 unsur yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Contoh ayat, Hanim berjalan kaki ke pasar. Itu ayat pertama. Ayat kedua yaitu Ain berjalan ke pasar. Jika digabungkan menggunakan kata hubung, Hanim dan Ain berjalan ke pasar. Seterusnya yaitu proses peluasan melalui proses komplementasi, yaitu proses ini
proses yang mengubah sesuatu ayat menjadi satu frasa nama yang memanjangkannya pada satu ayat yang lain. Contohnya, dia melaporkan sesuatu. Rahman sakit kepala. Jika dijadikan sebagai ayat majmuk, dia akan menjadi seperti dia melaporkan bahawa Rahman sedang sakit kepala. Sekian saja, seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Sekarang saya akan membentangkan tentang ayat majmuk gabungan dan ayat. Baiklah, yang pertama sekali ialah ayat majmuk. Apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat tersebut disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat yang baharu. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, ayat majmuk dia terbagi kepada 3, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Pada hari ini kami hanya akan membentang tentang ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Baiklah, yang seterusnya ialah ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan merupakan ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung. Ayat-ayat yang disambungkan itu setara sifatnya, iaitu ayat-ayat itu sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain wujud oleh sebab ayat-ayat tersebut disusun secara berturut-turut. Dan ayat-ayat ini juga dia boleh disambungkan tanpa kata hubung, iaitu dengan cara apabila nada suara berfungsi sebagai penanda, iaitu disuarakan sebagai deretan penyataan, dan jika dalam bentuk tulisan pula dipisahkan oleh tanda baca iaitu koma. Kita beralih pula kepada pembentukan ayat majmuk gabungan. Perkaitan antara ayat dalam ayat majmuk gabungan dapat digambarkan melalui gambar rajah berikut. Okey, seperti apa yang dapat kita lihat pada gambar rajah tersebut, ayat majmuk gabungan dia terdiri daripada 3 aspek, iaitu ayat 1, kata hubung dan juga ayat 2. Dan contoh yang diberikan ialah Ahmad kurus. Kata hubung yang digunakan ialah tetapi, dan ayat kedua ialah adiknya gemuk. Dan jika ayat-ayat tersebut digabungkan, maka akan menjadi Ahmad kurus tetapi adiknya gemuk. Berikut merupakan jenis ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan terdiri daripada 3 jenis, iaitu yang pertama, gabungan yang susunan faktanya berurutan, yakni satu demi satu. Yang kedua, gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan itu. Yang ketiga pula ialah gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan. Contoh bagi jenis ayat majmuk gabungan yang pertama ialah Jordan dan Maria pergi ke pantai. Kata hubung yang digunakan ialah dan. Contoh bagi ayat kedua, kakak memandang saya sambil tersenyum. Dan kata hubung yang digunakan ialah sambil. Bagi jenis yang kedua pula, contoh yang boleh diketengahkan ialah pelajar itu bijak tetapi dia sombong. Yang kedua, musim hujan dingin, sebaliknya musim kemarau panas. Dalam ayat majmuk gabungan jenis yang kedua ni, dia terdiri daripada dua ayat tunggal yang mengandungi pertentangan fakta. Contohnya bagi contoh yang pertama, pelajar itu bijak tetapi dia sombong. Pelajar itu bijak, dia menjurus kepada sikap yang lebih positif. Manakala dia sombong, dia lebih menjurus kepada sikap yang negatif. Oleh itu, ayat majmuk gabungan jenis kedua ni, dia digabungkan menggunakan kata hubung tetapi kerana mengandungi fakta yang bertentangan. Bagi yang ketiga pula, jenis ketiga, contoh dia, beliau bukan saja pensyarah, tetapi juga penulis buku. Yang kedua, daripada kita makan gaji, lebih baik bekerja sendiri. Dalam ayat yang jenis ketiga ni, dia mengandungi dua kata hubung. Kata hubung iaitu kata hubung yang berpasangan. Seperti yang dapat kita lihat dalam contoh yang pertama, beliau bukan sahaja pensyarah tetapi juga penulis buku.
Kata hubung berpasangan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah bukan sahaja dan tetapi juga. Baiklah, yang seterusnya ialah proses penerbitan ayat majmuk gabungan. Bagi contoh yang pertama, ibu membeli ikan dan sayur. Ayat majmuk gabungan tersebut dia boleh dipecahkan kepada dua ayat tunggal, iaitu ibu membeli ikan dan ibu membeli sayur. Dan proses penerbitan ayat yang terlibat dalam ayat tersebut ialah peluasan dengan kata hubung melalui penggunaan kata hubung dan yang menggabungkan dua ayat tunggal tersebut. Yang seterusnya, kanak-kanak itu menangis ditinggalkan oleh ibunya. Ayat tersebut juga boleh dipecahkan kepada dua ayat tunggal, iaitu kanak-kanak itu menangis, kanak-kanak itu ditinggalkan oleh ibunya. Dan kanak-kanak itu dia bertindak sebagai subjek dalam ayat tersebut. Dan proses penerbitan ayat yang terlibat dalam ayat tersebut ialah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Kerana penggunaan frasa kanak-kanak itu berulang, maka salah satu daripadanya perlu digugurkan. Bagi contoh yang ketiga, Sarah dan Lina pergi ke taman. Ayat tersebut juga dia boleh dipecahkan kepada dua ayat tunggal, iaitu Sarah pergi ke taman, Lina pergi ke taman. Pergi ke taman bertindak sebagai predikat dalam ayat tersebut. Dan proses penerbitan ayat yang terlibat dalam ayat tersebut ialah pengguguran frasa nama sebagai predikat. Kerana pergi ke taman yang bertindak sebagai predikat dalam ayat tersebut, salah satu daripadanya perlu digugurkan kerana berulang. Baiklah, kita beralih pula kepada ayat majmuk campuran. Berikut merupakan konsep ayat majmuk campuran berdasarkan tokoh. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 1993, ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Menurut Abdul Hamid Mahmud pada tahun 2000 pula, ayat majmuk campuran ialah ayat yang terbentuk daripada campuran antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Okey, berikut merupakan pembentukan ayat majmuk campuran. Pembentukan ayat majmuk campuran ini dia terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk, iaitu ayat tunggal tambah dengan kata hubung tambah dengan ayat majmuk yang menjadikannya sebagai ayat majmuk campuran. Bagi jenis yang kedua, campuran ayat majmuk dengan ayat majmuk, iaitu ayat majmuk 1 ditambah dengan kata hubung tambah dengan ayat majmuk 2 menjadikannya ayat majmuk campuran. Bagi jenis yang ketiga pula ialah campuran antara berbagai-bagai jenis ayat ataupun deretan ayat-ayat, iaitu ayat tunggal 1 ditambah dengan ayat tunggal 2 dan ditambah dengan ayat tunggal 3 yang menjadikannya sebagai ayat majmuk campuran. Berikut merupakan proses penerbitan ayat majmuk campuran. Bagi contoh yang pertama, untuk ayat tunggal ditambah dengan kata hubung ditambah dengan ayat majmuk yang menjadikannya sebagai ayat majmuk campuran. Contohnya, ayat tunggal yang pertama, Hani minat menari. Kata hubung yang digunakan, tetapi ayat majmuk, adik perempuannya yang bongsu minat menyanyi. Jadi, ayat majmuk campuran yang terbentuk ialah Hani minat menari, tetapi adik perempuannya yang bongsu minat menyanyi. Dan proses penerbitan ayat yang terlibat dalam pembinaan ayat majmuk campuran tersebut ialah peluasan dengan kata hubung melalui penggunaan kata hubung tetapi. Bagi contoh yang kedua pula, untuk ayat majmuk 1 ditambah dengan kata hubung ditambah dengan ayat majmuk 2 yang menjadikannya sebagai ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk 1, ayah memberitahu kami bahawa kami perlu belajar bersungguh-sungguh. Kata hubung yang digunakan dan ayat majmuk 2, ibu memberitahu kami bahawa kami perlu belajar bersungguh-sungguh. Jadi, ayat majmuk campuran yang terbentuk ialah ayah dan ibu memberitahu kami bahawa kami perlu belajar bersungguh-sungguh. Proses penerbitan ayat yang terlibat dalam pembinaan ayat majmuk campuran tersebut ialah proses peluasan melalui proses komplementasi. Hal ini demikian kerana terdapat penggunaan kata hubung komplement iaitu bahawa.
Bagi contoh yang ketiga pula, untuk ayat tunggal 1 ditambah dengan ayat tunggal 2 ditambah dengan ayat tunggal 3 yang menjadikannya sebagai ayat majmuk campuran ialah contohnya, pembakar ketuhar itu dibaiki oleh Aiman. Ayat tunggal 2, pembakar ketuhar itu dijual oleh Aiman. Ayat tunggal 3, pembakar ketuhar itu sentiasa rosak. Dan ayat majmuk campuran yang terbentuk ialah pembakar ketuhar yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual oleh Aiman. Dan proses penerbitan ayat yang terlibat dalam proses pembinaan ayat majmuk campuran tersebut ialah proses peluasan dengan kata hubung melalui penggunaan kata hubung yang dan lalu. Okey. Seterusnya, tajuk yang ketiga ialah yang akan saya bentangkan ialah perbandingan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Perbandingan ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran ialah pertama sekali, ayat majmuk gabungan mengalami proses pengguguran melalui pengguguran frasa predikat, manakala ayat majmuk campuran tidak mengalami proses pengguguran frasa predikat. Yang kedua, mengalami proses penyusunan semula melalui ayat songsang, manakala ayat majmuk campuran tidak mengalami proses penyusunan semula. Seterusnya, ayat majmuk gabungan tidak mengalami proses perluasan melalui proses komplementasi, tetapi ayat majmuk campuran mengalami proses perluasan melalui proses komplementasi. Bagi persamaan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran ialah mengalami proses pengguguran melalui pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk serta mengalami proses perluasan dengan kata hubung. Okey, ayat majmuk gabungan boleh mengalami proses pengguguran melalui pengguguran frasa predikat. Jika terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan, maka kesemua frasa predikat sama ada frasa kerja, frasa adjektif, frasa nama dan frasa sendinama yang serupa boleh digugurkan. Contohnya, adik Izham belajar di Jordan dan sepupunya belajar di Jordan. Di dalam ayat ini, terdapat frasa kerja yang serupa iaitu belajar di Jordan. Jadi, pengguguran frasa kerja boleh dilakukan yang akan menghasilkan ayat adik Izham dan sepupunya belajar di Jordan. Seterusnya, ayat majmuk gabungan juga boleh mengalami proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Contoh ayat, Katerina tidak datang ke sekolah kerana dia sakit. Dalam ayat ini, terdapat keterangan musabab iaitu kerana dia sakit hadir di akhir ayat. Jadi, apabila keterangan ini hendak difokuskan, maka berlakulah penyusunan semula iaitu keterangan tersebut diletakkan di hadapan yang akan menghasilkan ayat kerana dia sakit, Katerina tidak datang ke sekolah. Selain itu, ayat majmuk campuran boleh mengalami proses perluasan melalui proses komplementasi. Contoh yang diberikan ialah dua ayat iaitu gadis itu memberitahu sesuatu dan dia tidak suka lelaki itu. Ayat dia tidak suka lelaki itu berubah fungsinya menjadi frasa nama dan dipancangkan kepada binaan gadis itu memberitahu sesuatu. Perkataan bahawa pula bermaksud berlakunya proses komplementasi yang akan menghasilkan ayat gadis itu memberitahu bahawa dia tidak suka lelaki itu kerana dia suka mengganggu perempuan. Ayat kerana dia suka mengganggu perempuan merupakan ayat keterangan yang menerangkan ayat tersebut. Bagi persamaan, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran boleh mengalami proses pengguguran melalui pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Contohnya, ayat majmuk gabungan. Contoh ayat, Nani pelajar baharu dan Nani rajin belajar. Dalam hal ini, Nani dalam ayat digugurkan oleh sebab Nani dalam kedua-dua ayat merujuk orang yang sama dan akan menghasilkan ayat
Nani pelajar baharu dan rajin belajar. Dan ayat majmuk campuran pula, kereta itu dibaiki olehnya, kereta itu dijual olehnya, dan kereta itu sentiasa rosak. Apabila digabungkan dan dipancangkan subjek yang serupa iaitu kereta digugurkan, yang menjadikan ayat kereta yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual olehnya. Akhir sekali, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran boleh mengalami proses perluasan dengan kata hubung. Perluasan boleh juga berlaku melalui proses penggabungan ayat yang melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung. Contoh ayat majmuk gabungan, Fikri berbasikal ke sekolah, Irfan berbasikal ke sekolah. Apabila digabungkan, dia akan menjadi Fikri dan Irfan berbasikal ke sekolah dengan kata hubung dan. Manakala ayat majmuk campuran pula, Fida masih di dapur membuat kuih bahulu, Anis masih di dapur membuat kuih bahulu. Apabila digabungkan, Fida dan Anis masih di dapur membuat kuih bahulu yang akan dijual di pasar malam, iaitu dengan menggunakan kata hubung dan. Dan ayat yang akan dijual di pasar malam ialah ayat relatif yang dipancangkan ke dalamnya. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada kumpulan kami. Kereta selisih di Kuala Kedah, jalan sehala di hujung jeti. Terima kasih ucapan.